Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dan salam sejahtera. Hari ini 17/4 kita akan melihat masih lagi tajuk fungsi kelas online kita, dan ada dua fokus saya ingat kita sempat hari ini insya-Allah, iaitu fokus yang keempat dan fokus yang kelima. Di mana fokus yang keempat ini special, fokus yang cukup special dalam matematik tambah yang saya coinkan dengan istilah JDJ, jodoh dalam jodoh. Dan fokus yang kelima ialah fokus yang melibatkan nilai mutlak, bahasa Inggeris kata absolute value atau modulus mengikut istilah KBSM, berbeza situ. Okey, apapun kita tengok dulu dalam senarai fokus. Bagi yang belum ada, saya minta download senarai fokus ini. Dan hari ini ialah 17 hari bulan 4. Kita cover fokus yang keempat dan insyaAllah kita cover fokus yang kelima. Okey, fokus yang keempat ialah JDJ dan fokus yang kelima ialah nilai mutlak. So kita direct tengok apa sebenarnya JDJ dan nilai mutlak dalam tajuk fungsi ini. So ini dia fokus yang keempat. Begitu juga bagi yang masih tiada lagi bahan permata ini, bolehlah download di Telegram boleh, ataupun di laman web nmath webnode.com. Cuma anda kena browse dalam folder tu, jumpalah rasanya, tak ada masalah pun. Bila dah jumpa sekali, okey lah. So fokus yang keempat ialah fokus JDJ, fungsi perubahan. Apa sebenarnya JDJ di sini? So kalau kita tengok soalan 62, saya bagi direct 62 right, K2 ni saya tag sebagai K2 lah, maknanya kena beres dah sekarang ni. Ada dua jasad, satu ialah PX tambah 2 dan satu lagi jasad QX tambah 3, di mana kad kenalan KP kepada PX adalah FX dan kad kenalan kepada QX adalah GX. Satu lagi dia bagi jasad ialah 8X tambah 8, di mana kad pengenalannya adalah FGX. Dan memang logik soalan akan tanya kita apakah nilai P dan nilai Q. Okey. Baik, jasad 8X tambah 8, di mana kad pengenalan dia kad pengenalan dia ialah FG, tidak boleh dijodohkan dengan mana-mana jasad yang lain kerana kad pengenalan yang berbeza. So jika anda selidik sedikit, anda akan perasan bahawa anda boleh cari jasad milik FG kerana kita ada jasad F dan jasad G. So ingat balik, FG ialah G ganti dalam F. Tetapi G ganti dalam F, dua-dua ni hanya kad pengenalan. Yang kita gantikan jasad sebenar. So maknanya yang kita gantikan adalah QX tambah 3 ni ganti dalam F. So apa jadi? Rasanya semua dah okey dah. Kalau tak okey, anda memang ketinggalan kereta api lah. Gantikan X dengan G kat sini, tapi ganti dengan jasad GX tambah 3 dan tambah 2. Maka bila saya buka kurungan, saya dapat PQX. Problem dengan tablet saya ni, tambah 3P tambah 2. So inilah jasad yang sama dengan jasad yang ini. Kenapa? Kerana kedua-duanya mempunyai kad pengenalan yang sama, FG dan FG. Di sinilah JDJ. Siapa yang boleh jodoh dengan jodoh? Saya panggil JDJ kerana saya harap anda faham dah. Jasad ini jodoh dengan jasad ini. Dan bila jasad ini jodoh dengan jasad ini, ada jasad dalam jasad. Jodoh jasad dalam jasad. Kita tengok jasad sebelah kiri, 8 tu berada sebelah X, atau bahasa teknikal 8 perkali bagi X. So dia boleh jodoh dengan yang sebelah kanan, dengan PQ, kerana PQ juga sebenarnya berada sebelah X. Saya jelas sejelas-jelasnya JDJ.
dan pemala 8 yang berada sebelah kiri ini boleh dijodohkan dengan yang berada di sebelah kiri juga. 3P tambah 2. So first yang kita dapat B ialah daripada persamaan kedua ni. B kita dapat B nya dekat pengenalannya P, jawapannya 2, dan biasa je lah, ambil 2 gantikan dalam gantikan 2 dalam persamaan yang sebelah kiri. Kita dapat 2Q dan Q sama dengan 4. So sekali once anda dah okey dan rasanya okey dah, soalan lain pun sebenarnya soalan 63 sama. That's why saya bagi tahu this is the best nota. Why? Kerana saya susun soalan ini berdasarkan fokus. Okay, soalan 63 sama, 64 sama, 65 sama, 66 sama, dan SPM ada beberapa soalan, 67, 2016, 2004 dan 2007. So kita raih semua sekali, kita tagging sebagai K2 sekarang ni. 64 raih, okey, 67 okey, 68 okey, 69 okey. Kali ini kita cepat, okey lah. Tapi saya nak tunjuk juga soalan 63 kerana anda yang lemah algebra akan merasa sukar soalan yang ini. Ada something yang saya nak pesan di sini. Jika anda lemah algebra, anda akan susah soalan yang melibatkan algebra. So, soalan 63 sekarang ini saya baca. Diberi bahawa M tolak 2X ni adalah satu jasad milik G, dan kemudian Pak NX tambah dengan 7/2 ialah jasad milik G negatif 1 membawa maksud Pak NX tambah 7/2 ialah jasad songsangan kepada G. So, bila sekarang kita cari M dan N, kita tak boleh lagi jodoh dua jasad ini kerana kad pengenalan berbeza. Anda yang cerdik sikit akan dah terfikir, carilah dahulu songsangan G. Dan cara nak cari songsangan dalam siri sebelum ada banyak cara, cuma saya guna cara saya, cikgu anda guna cara masing-masing lah. Saya tukarkan X dengan Y, kemudian jodoh. Sama dengan saya tak sebut dah, saya panggil jodoh. Mini step bila saya sebut jodoh, semua saya rasa maklum. Sama dengan equation, sama dengan X. Dan seterusnya saya akan tukar Y sebagai perkara rumus. So Y sama dengan M tolak X bahagi 2. Bahagi ni saya nak sebut sikit. Bila bahagi 2, matematik membenarkan kita bahagi 1/1. Maknanya saya akan tukar bentuk bahagi 2 ini dengan bahagi 2 dalam setiap sebutan M dan dalam setiap sebutan M dan sebutan X bahagi 2. Ya, jelas itu. Dan ada satu pesanan saya kat sini. Anda kena ingat bahawa M/2 ni okey lah. Tetapi biasakan menulis antara nombor 1/2 ialah angkatan pemala kat pengenalan sebut. Antara pemala dan X ni kat pengenalan panggil pemboleh ubah. Anda asingkan siap-siap. Itu pesanan saya. Kerana kita akan jumpa tajuk hukum linear yang memerlukan kemahiran itu. Semaknanya M/2 tak payah asing dah antara M dengan 2 pasal dua-duanya berstatus pemala. Tetapi antara X dengan 1/2 asingkan. Anda biasakan boleh begini. Dan inilah jasad yang sebenarnya sama dengan songsangan kepada G. So sekarang anda dah faham dah cerita kat sini. Maknanya dua jasad yang saya merahkan ini dan jasad yang ini adalah dua jasad yang boleh dijodohkan. Kerana
mempunyai kad pengenalan yang sama. Maka daripada situ JDJ pula jodoh dalam jodoh. Jodoh lagi. Siapa yang boleh jodoh? 4N. 4N ni berada sebelah X, mestilah sama dengan negatif 1/2 yang bawah ni juga berada di sebelah X. As simple as that. Saya mengharapkan anda jelas sejelas-jelasnya. Dan M/2 yang ini halal jodoh dengan 7/2. Ini jodoh dalam jodoh lagi. Soalan ini special. Jodoh dalam jodoh. Kenapa? Kerana dua sebawah, maka M sama dengan 7. Cerdik sikit. Saya sebut CS. Cerdik sikit. So that cerdik sikit ni something yang mana amat perlu dalam ambil tambah. Dan daripada sini kita dapat B nya adalah N, kad pengenalan, dan jasad bagi N adalah negatif 1/8. Okay, so 2 jawapan. So, complete lah saya mengharapkan. Tak ada apa lagi lah. Anda dah tahu dah apa maksud JDJ. Sama seperti cuba tengok soalan 65. Cari nilai P di mana FG sama dengan GF. Tekan anda nak buang G, buang F. Ini satu yang melucukan kerana anda dah tahu FG dan GF adalah kad pengenalan. That's why pentingnya kad pengenalan jasad. Sesiapa yang kita jodoh, kita tak akan jodohkan kad pengenalan, kita akan jodohkan jasad. Cari jasad FG, boleh cari pasal F ada G ada. Cari jasad GF, boleh cari pasal F ada G ada. So, okay, alhamdulillah rasanya kita dah cover tajuk subtajuk yang ini, iaitu JDJ. Dan ingat, JDJ wujud dalam banyak tajuk matematik tambahan. Okay, saya rasa setakat tu kita masih ada banyak masa lagi. Exam anda pun tengah suku pertama tahun hadapan, insyaAllah. So, kita insyaAllah akan hari-hari online, dan harap anda dapat memanfaatkan semua sekali. So next lusa ialah fokus yang melibatkan nilai mutlak. Tak ada benda apa pun, cuma this is the best nota saya bagi tahu, kerana saya dah asingkan dua-dua soalan. This is the best nota kerana soalan ganti dan soalan jodoh saya asingkan. Why? Kerana itulah dunia matematik. Sehingga berjumpa lagi, insyaAllah dalam fusi mutlak. Kita hanya setakat satu sahaja tajuk ini, iaitu subtajuk fokus JDJ. Okay, sekian, wassalam.